Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Selamat malam. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Selamat malam. Salam sejahtera. Welcome back to my share puaka. Maaf geng, lidah aku terbelit. Sebelum tu guys, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan kalau korang share cerita saya di mana-mana media sosial, jangan lupa tag aku dekat aku Ikmal Hanif. Dan jangan lupa hashtag kita Tim Puaka geng. Kisah pada malam ni tentang kisah tradisi daripada salah sebuah negeri dekat Malaysia ni. Memang orang cakap negeri ni negeri paling havoc lah. Negeri JDT geng, Johor Darul Ta'zim. Dan kisah pada malam ni merupakan sebuah pusaka yang datang daripada Jawa dan Singapura tak silap aku, dan dibawa ke negeri Johor. Dan tradisi ni still diamalkan sehingga waktu sekarang. Walaupun tradisi ni diamalkan, tapi pusaka ni makin lama makin dilupakan geng. Tapi sebelum tu guys, jangan lupa untuk follow aku punya social media dekat bawah. Dan kalau korang tengok dekat bahagian chat tu, ada satu butang duit, betul tak? Gatal telinga saya. Dan kalau korang tekan butang duit tu, korang boleh sumbangkanlah kepada saya berapa banyak yang korang nak. Kalau tak ada pun tak apa. Jangan paksa diri. Kan cakap aku peras ugut pula. Tak geng. Kalau ada rezeki, kongsi. Kalau tak ada, tak apa. Saya tak paksa. InsyaAllah ada rezeki untuk saya. Dan terima kasih kepada yang memberi. Semoga Tuhan pemudahkan segala urusan awak dan murahkan rezeki awak. Amin Rabbal Alamin. Cerita pada malam ni tentang sebuah tarian. Tapi tarian bukan sebarang tarian geng. Tarian ini adalah sebuah tarian yang berpuaka. Dan cerita share pada malam ini bertajuk Kuda Kepang. Macam yang kita tahu, kuda kepang ni adalah sebuah anyaman yang berbentuk kuda tanpa kaki. Dan anyaman tersebut diperbuat daripada rotan ataupun kulit binatang geng. Dan lepas diorang anyam bentuk kuda tu, diorang akan cat. Tak kisahlah warna apa, asalkan nampak menarik dan juga seronok untuk ditarikan. Tapi selama aku hidup ni, tak pernah lah nampak dia lukis bentuk polkadot, bentuk pelangi, tak pernah. Selalunya, dia akan lukis bentuk-bentuk yang asal daripada Jawa. Asal usul kuda kepang ni tak dapat dipastikan sebab banyak sangat cerita daripada dulu-dulu. Ada yang cakap kuda kepang ni asal daripada Jawa. Ada juga cakap kuda kepang ni asal daripada Majapahit ataupun dikenali sebagai Singapura dan dimasukkan ke Johor oleh generasi-generasi yang datang untuk membuka negeri Johor. Tapi menurut beberapa sumber lah, dikatakan bahawa kuda kepang ni diwujudkan oleh Wali Songo 9 orang yang berada di tanah Jawa. Wali Songo ni adalah seorang yang beragama Islam, memang wali Tuhan lah. Dan dia wujudkan kuda kepang ni untuk penyebaran agama Islam waktu dahulu. Kenapa kena wujudkan kuda kepang geng? Sebab Wali Songo ni dia fikir susah sangat nak approach, nak mendekati mereka yang berada di pendalaman untuk sebarkan Islam. Jadi dia wujudkan satu tarian kuda untuk menarik perhatian diorang datang hadir tengok kami buat persembahan. So masa diorang buat persembahan tu, berduyun-duyun rakyat kampung datang nak tengok, tepuk tangan. Kuda. Hebat. Loncat. Memang ramai gila datang geng. Lepas settle tarian, diorang tak dibenarkan balik dulu. Wali-wali ni akan bercerita tentang Islam untuk diorang tahu berkenaan dengan agama kita geng. Tapi ada another side of story pula yang dikatakan bahawa tarian kuda kepang ni merupakan simbolik peperangan antara kita rakyat Sumatera dan juga tentera-tentera penjajah yang datang menjajah negara kita pada waktu dahulu.
Tapi kat sini ada macam-macam hujahan lah. Ada macam-macam cerita. Aku tak boleh nak cerita semua, geng. Risau kalau aku cerita semua nanti, elok-elok video 30 minit, jadi macam Animal Planet sejam setengah. So, untuk mulakan tarian kuda kepang ni, dia perlukan 25 orang, geng. 5 orang akan jadi pemuzik, 9 orang akan jadi penari yang pegang kuda kepang tu, dan 15 orang akan jadi penjaga gelanggang ataupun dikenali sebagai danyang, dan 2 orang akan jadi bomoh pemulih. Andai kata kalau penari tadi naik syekh ataupun kerasukan, geng. Danyang ataupun penjaga gelanggang ni, kalau kau tengok kuda kepang, jenis yang berkerumun tolong orang penari tu. Tak pun jenis yang pegang tali cemeti yang pecepam, pecepam, pecepam. Yang itu dipanggil danyang, geng. Di mana dikatakanlah bahawa kalau cemeti tu kena kat tanah, penari tu akan rasa takut walaupun dirasuk. Dia akan rasa gerun. Dia tak akan buat benda yang melebihi bukan-bukan. Sebelum tu, aku nak cakap lah, kuda kepang ni ada 2 jenis, geng. Satu jenis kuda kepang yang just menari biasa, tak bawa unsur mistik apa-apa. Untuk tarian warisan, untuk dekat muzium, just menari biasa, bawa kuda kepang tu. Manakala, ada satu lagi type of kuda kepang di mana diorang mengamalkan benda-benda mistik. Benda sampai naik syekh, sampai mabuk, menyebabkan penari tersebut boleh melakukan sesuatu tanpa sedar. Dan macam aku cakap tadi, kuda kepang ni diperbuat daripada rotan, betul tak? Tapi untuk tujuan mistik, dia akan gunakan kulit binatang, geng. Dikatakanlah kuda kepang mistik ni, sebelum bomoh pemulih tadi bagi kuda kepang tu dekat penari, first thing first, dia akan perasap dulu kuda tersebut dengan kemenyan, geng. Dah settle perasap, barulah dia bagi kepada penari. Dan bila penari tu pegang, dan bila dia start menari, barulah lama-lama dia akan naik syekh. Mula-mula okey je, macam relax, pegang kuda kepang biasa menari. Tapi lepas 2-3 minit lepas tu, terus dia rasa macam dia awan-awangan, tak tahu apa yang jadi, geng. Sehinggalah dia bertindak seperti ada sesuatu yang merasuki badannya. Entah apa yang merasukimu, teng-teng-teng-teng. Ada juga cerita bahawa kadang-kadang masa penari kuda kepang pegang kuda tu, bukan dia yang kena rasuk, geng. Kadang-kadang kuda yang dia pegang tu kena rasuk. Di mana sampai satu tahap kena 5 orang pergi pegang anyaman kuda tu. Sebab dia bergerak macam kuda liar, geng. Macam macam tu, geng. Tapi tak adalah bunyi tu. Tapi kau faham tak? Anyaman kuda tu seakan-akan bergerak sampai perlukan 5 orang dewasa untuk pegang, untuk kawal benda tersebut. Sebab tu, sebelum upacara dimainkan, diorang akan buat buka gelanggang, geng. Di mana buka gelanggang ni akan make sure dekat kawasan tu ada satu pagar. Pagar batin lah. Kita tak nampak pagar tu, tapi alam sebalik sana nampak. Di mana pagar tersebut digunakan untuk mengelakkan benda-benda kuda kepang ni, orang penari ni keluar daripada kawasan tersebut. Satu hal pula penari kuda kepang ni kena rasuk, berlari sampai Pahang. Johor, Pahang, jauh, geng. Satu hal pula nak kena kejar, kan. Tapi dengan adanya pagar tu, penari tu boleh berlari ataupun bermain dalam kawasan tu sahaja. Sun amati ajiku. Si Bojo Purwo, aku disuruh membuka gelanggang ini. Semoga semuanya selamat, orang yang bermain kuda sembrani. Selain tu, sebelum mulanya permainan kuda kepang ni, pawang-pawang ni akan sediakan beberapa jenis makanan untuk santapan jin yang berada di kawasan tersebut. Dia sediakanlah ayam, pulut kuning, jarum, kemenyan, telur, lepas tu apa, chicken chop, lamb chop, chopstick. Semua ada lah, senang cakap, untuk jamu jin tersebut makan. Dan tambahan lagi, lepas kau pegang kuda kepang tu, kau seakan tak sedar apa yang jadi. Kau seakan mamai, tahu-tahu je engkau dirasuk, geng. Sampai satu tahap kau tak sedar tu, kadang-kadang engkau sampai boleh panjat pokok tanpa menggunakan tangan. Engkau boleh kupas kelapa pakai gigi, geng. Dan aku pernah dengar jugalah, penari kuda kepang ni tahap khayal dia sampai point yang dorang gigit kaca tapi mulut tak luka, geng. Dorang tak sedar, dorang makan kaca tu. Dan orang cakap lah, kalau penari-penari tadi tengah naik syekh ataupun khayal, muzik tak boleh diberhentikan sesuka hati, geng. Sebab kalau muzik tiba-tiba berhenti, nanti penari tu akan naik darah.
dia akan marah, dia akan terekam yang main muzik tadi, tak pun akan marah penonton-penonton yang hadir, geng. Macam aku cakap tadi, pemuzik ada 5 orang, betul tak? Tengah main gendang apa semua, tiba-tiba member main gendang ni tangan terseliuh. Dah satu hal tak boleh nak ketuk, betul tak? Dia kena cepat-cepat ganti dengan orang lain. Tak boleh berhenti berbunyi gendang tersebut. Kalau berhenti je, terus benda ni akan marah, geng. Macam mana main gendang tangan boleh terseliuh? Tapi apabila penari tadi makin lama makin liar, makin tak boleh nak kontrol, makin mengarut pergi dia, bomoh pemulih 2 orang tadi, dia akan pergi dekat penari tersebut, dia akan bacakan something lah, mantra something untuk kawal balik penari tersebut. Contoh kan, ni penari tu tengah menari kan, tengah gila-gila macam gini, bomoh tadi akan bisik mantra tu dekat telinga ataupun ubun-ubun kepala. Bisik-bisik, tiup. Terus elok member tu, geng. Tapi tak semua tiup ubun-ubun, tiup telinga, settle jin tu keluar. Tak semua, geng. Ada kes di mana dah tiup telinga, rambut ni dah basah kena aliu sebab asyik kena tiup, jin tak keluar-keluar, geng. Sebab apa? Sebab jin dalam badan tu tak puas lagi menari, dia nak lagi menari, geng. Kemain suka dia dandut, geng. Tak, bukan dandut, menari kuda kepang, geng. Dah selesai je permainan kuda kepang tersebut, maksudnya jin semua dah halau balik, penari pun dah okey. Bomoh ataupun pawang ni akan pergi ke satu bilik, di mana dekat bilik tersebut dia akan tutup gelanggang dan dia akan pulangkan mana yang datang tu, dia akan hantar balik ke tempat dia. Dan kata orang lagi lah bahawa kuda kepang ni, permainan kuda kepang ni tak boleh lebih daripada pukul 12 malam, geng. Kalau lebih 12 malam, benda yang rasuk penari tu takkan kembali ke tempat asal. Dia akan terus stay dengan penari tu sampai bila-bila, geng. Macam cerita Cinderella, 12 malam je semua tak boleh. Tapi daripada sudut fatwa lah, Majlis Agama Islam Johor dah haramkan kuda kepang yang berbentuk mistik ni, geng. Sebab dikatakan syirik dan juga melanggar akhlak umat Islam. Tapi ada satu cerita lah, geng. Ni cerita member aku sendiri. Dia duduk Johor. Pernah satu hari, dia terfikir, aku nak pergi tengok kuda kepang lah. Tak pernah tengok kuda kepang seumur hidup. Betul ke kuda tu boleh hidup? Betul ke kuda tu boleh mengeok-ngeok? So aku rasa nak pergi, nak cari satu. Dan dia pun decide nak pergi ke satu kampung dekat Johor ni. Memang majoriti kampung tu orang Jawa, geng. Dan aku cakap satu benda lah, orang Jawa kalau masak memang sedap nasi ambeng, geng. Ini tak puji, tapi ini ikhlas dari hati, geng. Dan masa dia pergi tu, memang tentu tengah ramai lah kat satu padang tu, memang ramai gila dengan lampu spotlight. Diorang tengah buat tarian kuda kepang, geng. Dan itu diorang menari macam biasa, kuda kepang, neno, neno, neno. Dan member aku ni macam syok lah tengok, macam ni kuda kepang, seronok, bagus. Dan tiba-tiba, member aku ni terasa macam nak try. Dia rasa, aku rasa macam nak try main lah, macam seronok je, tak ada apa-apa kot. Dan dia pun pergilah ke penghulu. Dekat bawah tu, kat gelanggang tu, kat bahagian pemuzik, ada satu bomoh tengah duduk sambil bakar kemian. Kat sebelah dia adalah beberapa kuda kepang tengah bertimbun. So member aku tadi pun pergilah kat penghulu tadi. Dia cakap, Tok, saya nak try menari boleh, Tok? Dan Atuk pawang tadi cakap, pernah main ke? Dan kawan aku cakap, tak pernah, Tok, tapi nak cuba lah, macam best je, Tok. Dan Atuk tadi, dia ambil kuda kepang tu, dia perasap dulu dengan kemenyan. Dia berasap macam tu 2-3 kali. Lepas tu dia cakap, bangun. Member aku bangun. Atuk tadi bagi kuda kepang tu. Dia pun pegang lah kuda kepang tu. Pegang, dia tak tahu nak buat apa. Macam, pegang. Lepas tu nak buat apa? Atuk tu cakap, kamu masuk gelanggang. Pergi tengah-tengah. Member aku tadi macam, tiba-tiba, dia rasa berani, geng. Dia rasa macam, pergi tengah. Boleh. Dia bawa kuda tu, dia pergi tengah, geng. Dan secara tiba-tiba, tak tahu macam mana, kuda yang dia pegang tu seakan mengiringi tarian tu. Dia tak bergerak pun, tapi kuda tu yang bergerak. So dia ikut je tarian kuda tersebut. Dan automatically kaki dia bergerak sendiri seakan dikawal oleh patung kuda tersebut, geng. Tengah syok menari-nari ni, beberapa minit lepas tu, tiba-tiba dia rasa something yang panas dekat pipi dia. Member kena lempang, geng. Lempang sampai terbaring member ke bawah. Kuda kepang yang dia pegang tu terbaling jauh, geng. Member time tu teresut-resut lah macam, asal kau lempang aku tu? Dan dekat depan dia ada seorang lah, badan besar, pegang cameti, tengah macam muka garang lah, pandang je macam tu kan.
Dia tanyalah asal-asal lempang saya. Brother tu cakap, kau tak sedar apa yang jadi. Tak apa. Ni angkat keluar. Dia arah budak-budak pengawal dia lah suruh keluar kan. Dan bila angkat keluar gelanggang tu, dia tanyalah pengawal-pengawal tu, apa jadi? Pengawal tu cakap, kau tak sedar. Kau sebenarnya tadi dah mabuk. Kau tahu tak? Kau tak perasan. Kau tadi kau kopek kelapa tu pakai gigi je. Kau tengok mulut kau penuh sabut kelapa. Dan betul geng, dia main lidah dia penuh sabut kelapa. Dia tak sedar. Yang dia fikir dia just menari je, tiba-tiba orang datang lempang geng. Dan lepas beberapa minit lepas tu, barulah dia rasa macam sakit-sakit badan, mulut pun lengur-lengur, pedih-pedih. Nak cakap, itulah gaya dia naik syekh geng. Kuda kepang ni merupakan tradisi yang kita kena jaga geng. Sebab benda ni merupakan something yang istimewa, tak ada dekat negara barat. Mana ada pergi Portugal, orang tengah menari kuda kepang atas barang bola. Tak ada geng, benda ni ada kat Nusantara je. Make sure benda ni jangan luput dek zaman. Make sure benda ni turun untuk generasi akan datang. Sebab kalau bukan kita yang pelihara, siapa lagi geng? That's all for tonight guys. Thank you sebab sudi layan share puaka aku pada malam ni. Hopefully korang suka geng. Korang boleh tak tolong aku komen dekat bawah, next korang nak aku share tentang apa? Korang bagi satu tajuk, nanti aku akan cuba research, aku cuba tanyakan untuk korang geng. So aku rasa that's all for tonight. Thank you guys mana yang sudi menderma dekat sebelah. Thank you guys mana yang sudi menonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan kalau korang free, tolonglah saya untuk follow saya punya social media dekat bawah. So that's all for tonight. Jangan biarkan hidup anda menjadi tanda tanya. Ciao.